الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياق الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. Amma ba'd, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya kasihi Anda Tuan Haji Idris, pengurusi Surau An-Nusrah Nusari Bayu Tiga, Tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih dikurniakan kepada kami nikmat yang terbesar di antara banyak nikmat kehidupan sebagai orang Islam, dan nikmat diberi kesempatan kepada kita untuk beribadah, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita buka dengan baca umul kitab. Kita hadiahkan pahala bacaan kepada orang yang kita sayangi, terutama pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang agung, dan para guru kita dan seluruh orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Dan saya minta juga hadiahkan pahala pada sahabat saya meninggal pada hari ini. Nama dia Syamsul bin Latif, orang Sabah, umur sama 47 tahun. Allah SWT jemput beliau, kawan baik orang Sabah dia, sama belajar dulu di UAE. Kemudian kepada kedua ibu bapa kita tu, kita tak lupa lah ya, setiap kali kita hadiahkan bacaan-bacaan pahala ni kepada kedua ibu bapa juga. Kemudian kita selawat 10 kali dan tasbih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan, kita buka kitab kita. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pembacaan 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pada pertemuan yang lepas yang selesai kita baca hadis yang ke-20
Ya. InsyaAllah malam ni kita baca hadis yang ke-27 lah, daripada muka surat 76. Hadis tu nampak pendek itu, insyaAllah. Masuk waktu nanti kita berhenti tuan ya. Waktu masuk berapa? 39, insyaAllah. Baik, yang ada kitab rujuklah pada muka surat 76. Yang tak ada kitab, kalau ada yang nak menginfakkan kitab, bolehlah ni. Kalau tak ni, berapa kurang kan? Sebab nampak jemaah kita pun makin bertambah kan. Bukan makin bertambah, ramai yang ada kelapangan sebenarnya. Jemaah tu memang ramai, tapi waktu hari ni hari Senin, waktu bekerja, ada yang balik lewat dan sebagainya. Tengoklah berapa yang nak ni. Boleh beritahu saya berapa nak tambah. Nanti saya minta kawan ada jual buku di Wisma Yakin, dia ada kedai buku agama ni, 5 ke 6 ke 10 ke, nanti beritahu insyaAllah, boleh tampah dengan dia. Baik, kita muka surat 76, hadis yang ke-27. Tajuk hadis yang diberi oleh penyusun, peluang yang tidak direbut. Maknanya peluang ni ialah satu yang boleh didapati tapi orang buat tak tahu. Nah, itu maksudnya. Ibarat kata kalau orang masuk sungai, sungai itu bukan milik siapa lah, sungai ini milik awam lah ya. Kalau masuk kolam kan, kolam orang kan, dalam sungai itu ada banyak ikan. Ikan tu lalu lalang, dia biar je. Nah, dia tak ada kira nak ditangguk ke, nak ditangkap ke, dia biar. Tu peluang, melepaskan peluang kan. Ada lagi yang lebih tinggi, peluang keemasan. Maknanya peluang tu sangat mahal. Tak dipeduli dia buat macam tak ada nilai lah kan? Macam tak ada nilai. Sebab tu bila kita tengok tuan, ada beberapa keadaan yang manusia tu kadang-kadang dia pun hilang nilai-nilai murni dalam kehidupan lah. Contoh kita saksikan kemalangan kan. Kemalangan tu, lori tu bawa barang makan, dia bukan pergi tolong kumpul barang, tak ambil buat balik. Bagi dia tu peluang keemasan. Buat musangking selori, driver atau lapung tersandar ke tebing, berlambat musangking, berabut datang ambil, masuk kereta jalan. Apa hukum ni tuan? Boleh dikira dia mencuri ke? Tak macam mana, dia cakap ni bukan mencuri, bukan, dia dah terabur tengah jalan. Itulah nilai-nilai murni lah ya. Maknanya tadi orang dalam dalam kesusahan, dia dijumpa musibah, sepatut kita bantu dia ya. Jangan kita buat lagi, kecuali dia cakap ambil. Ada tuan-tuan dekat mana minyak petrol, tanker terbalik, minyak petrol tu dikumpul ke ramai, meletup hang oi. Ada saya terbaca lah, ada orang post lori tanker buat minyak petrol, accident, minyak tu melambat macam air. Dia pergi datang buat tong ke ramai, pergi ngumpul minyak tu, tiba-tiba terbakar. Hang ya, jangan dan ya. Sebab tu kita peluang ni kita kena, sebagai orang Islam kita kena fikir apa peluang yang kita kena ambil. Kita baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Pendek saja di sini riwayat oleh Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata. Kalau kita jumpa huma ni dua orang, mana dia pun sahabat, ayah dia pun sahabat. Nah, kalau radhiyallahu anhum, atuk dia sahabat, ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disisiarkan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Hadis riwayat Bukhari. Ini dah
yang kita sebut tentang nikmat yang sering kali kita terlupakan ni, yang Nabi sebut dalam hadis ini, dua macam nikmat ni selalu disisiarkan oleh sebahagian besar manusia. Maknanya sebahagian besar ni boleh kata separuh lah. Kalau ada 1000 orang, 500 orang tu lupa. Itu sebahagian besar. Atau silap-silap lebih daripada 50%. Daripada 1000 orang, 800 lupa. 200 yang ingat lah. Ya, maknanya nikmat ni. Apa nikmat tu? Iaitulah kata baginda Nabi SAW, nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Kenapa orang ni terlupa? Sebab dia jauh pada Allah SWT. Sebab apa dia jauh pada Allah SWT? Dia tak berusaha. Macam tadi ikan lalu lalang, tak ada dia usaha nak menangkap ikan. Tak adalah nak pinjam jalur kawan ke cik tangguk. Habis-habis cik kayu katuk kepala ikan dah. Paning-paning kawan ni. Tak ada dia pandang. Orang heboh ni. Dengan harapan orang bagi dia. Orang cakap punya banyak ikan dia kau tak ambil. Orang lain dah habis kutip. Kau nak minta ke orang tu? Gantianlah. Barulah dia tersedar bahawa dia tadi berada dalam sungai yang banyak ikan. Dia tak buat apa-apa. Dia menang dan merhatian. Itulah keadaan hidup kita. Orang bolong-bolong pergi masjid. Kita cakap pergi masjid susah sekarang. SOP macam-macam silap kena saman. Kita keluar fatwa kita. Gaji 2,000, kena saman 1,000. Tu sekali pergi. Kalau 2 kali pergi 2,000 langsung habis. Pergi masjid takut. Alasan kan? Alasan. Kan Piramli dah di karangan lagu. Kan? Duduk di rumah, isteri meradang. Nak buat kerja, takut reput tulang. Reput tulang nak buat kerja. Kerang. Almarhum Tuan Sri Piramli dia cerdik. Duduk kat rumah, isteri meradang. Tak boleh duduk. Tapi nak buat kerja, takut reput tulang. Alasan ni, tak ada alasan kita ni. Nak poso alasan macam-macam kan, kawan ajak pergi kenduri ni tadi poso. Nak buat itu alasan demi alasan. Baik, kita baca keterangan. Kesihatan badan dan kelapangan masa adalah nikmat yang besar setelah iman dan Islam. Nampak tak? Mustahak nikmat sehat dan lapang jadi yang besar setelah iman dan Islam. Sebab apa? Kalau dia beriman dan mengaku dia orang Islam, tak sampai dia nak beribadah. Sembahyang tak sempat, puasa tak sempat, pergi umrah tak sempat, buat haji tak sempat, sedekah tak sampai. Yang dia sampai apa? Makan. Ada majlis makan, muka dia kat depan. Ya. Ada sekali kat mana tu, dia buat jamuan musangking. Penuh orang. Dapatlah sulih seorang. Beratur 3 jam. Apalah. Ambil duit tapi balik. Duduk seorang makan 3 biji tu. Pajak pengsan lah. Musangking tu angkut makan 3 biji. Dia pengsan. Dia biji kecil alih. Isi. Upeh makan sebiji. Talur ke sebiji. 3 biji tu RM1.5 lah buah. RM50 sebiji kan. Habis 3 biji tu kabah lah. Silap tu tak bangun-bangun. Elok tu padan muka. Nak makan musangking sulih beratur 3 jam. Kita fikir, aku ni susah kan nak makan musangking ni. Aku tak makan mati tak kan. Tapi riang tu. Mengambil yang masuk kat situ, okey lah tu. 3 jam tak terasa. Ajak duduk kuliah 3 minit. Ustaz ni bila nak berhenti ni? Hadis pendek macam janganlah panjang Ustaz. Sikit dah lah, 10 minit. Tak apa. Sekarang boleh biar ni. Contoh. Ajak itu ada ya alasan. Bulan puasa gastrik manjang kata. Gastrik tak habis-habis. Makan macam-macam tak ada lah ya. Namun banyak orang tidak menyedari kebesaran kedua-dua nikmat ini kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Siapa yang ingat? Kita yang kena ingat tuan. Masa bila? Masa ni lah. Kita dengar hadis ni, kita ingat Nabi Rasulullah dah pesan. Banyak nak kita cuai ni. Berapa umur kita? Berapa tahun kita ibadah? Berapa tahun kita tidur? Berapa tahun kita makan? Berapa tahun kita main-main? Tahun banyak dunia orang punya cerita daripada akhirat. Kalaulah dapat 24 jam kita bagi yang kepada 3, 8 jam mencari nafkah, 8 jam untuk ahli keluarga,
8 jam untuk Allah Subhanahu Wa Taala, memang hebatlah kita tuan. Ada tak 8 jam Im? Ngaji 3 jam ada Im? 2 jam ada? Ada kan? Ada, kadang-kadang ada. Habis 4 juzuk sekali. Terasa alim dalam kawasan kita lah, wali yang paling besar masa tu. Itulah dah dalam 5 tahun tu. Kan? Buat sehari tu, lepas tu 5 tahun tu tak adalah pegang Quran. Buatlah istiqamah kan, walaupun sedikit. Apabila badan sihat dan masa pun lapang, banyak orang yang akan menyia-nyiakan masa, duduk bersendegurau dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Bahkan sampai kepada perkara-perkara membawa kemaksiatan. Sebab apa tu? Sebab badan sehat ni tuan. Nabi cakap bersedekahlah ketika kamu sehat dan takut miskin. Sebab orang sehat ni tuan, program dia macam-macam. Daripada nanam musangking ya, pasal orang heboh musangking sana sini. Anun musangking, ini musangking. Jalan tengok musang terbalik kena langgar. Kan? Terperajat musang ke pula nama dan banyak mana ni tu. Kan dia leko-leko mandang, bam, kereta pun sampai habis king. Jadi daripada nanam musangking, besok dah berbuah, dia nak jual sekilo berapa, habis itu badan sehat. Tapi cuba kau tak sehat, cerita musang pun tak pun, king pun tak pun, apa pun tak pun, ya masa tu tasbih cari. Bila dah tak sehat, masa sehat dia lah segala orang kan. Sebab tu bila dia sehat dia lupa, bila dia lapang dia lupa. Pergi tak masjid, tak apalah minggu depan ada. Tu dia lapang tu, minggu depan dia ingat dia hidup ya. Apa tak semayang, dah tua tak semayang. Alhamdulillah Allah Ta'ala sampai ke usia tua dia, dan diberkati dia dapat dia beribadah. Dan ramai juga tak sampai tua, dah tua tak semayang, bulan depan tu inna lillahi wa inna ilaihi, dalam grup dah tak ada lagi. Tak ada apa dah. Apa ni? Tak ada. Makan boleh musangking. Lepas tu berpusing-pusing kepala tak berapa. Berapa lu picit-picit tu habis tu. Elok habis. Kan? Ada pula dah tua sok ibadah. Dah tua tak ibadah-ibadah. Lum nak mati lagi. Dah nak mati pun orang yang tak ingat Allah Ta'ala ni, nak mati pun dia bertangguh lagi. Dia dikabarkan orang yang nak mati ni ruh dia akan ditarik daripada kaki, zup, tarik sampai ke lutut, daripada lutut zup sampai ke pinggang, sampai ke pusat. Lepas tu dia turun ke bawah. Orang yang ingat pada Allah SWT, dia tahu ini nak mati ni. Dia terasa Allah, haruh dia tu dia tarik, dia terasa sakit tu. Dia pun istighfar, minta ampun. Pasal apa? Pasal dia tahu dah nak mati, ni final ni. Kita tuan-tuan ni lah, minta jauh lah. Orang yang naik kapal terbang kita tak boleh bayang kan. Udung kita selalu naik kapal terbang, ni dah tak naik ya. Memang, nak habis ni, nak habis. Baca yang mulut tu kan. Maknanya tadi orang yang tu rasa saya memang dia mengucap tu, sampailah dia habis. Elok. Bukan elok tu kita nak minta, tak. Tapi keadaan dia tu macam tu lah. Tapi orang yang tak ingat pada Allah SWT, bila dia ruh dia tu dah nak keluar, dia kabar ni banyak akan musangking ni, gaut kat ni. Tak dipeduli dah. Tak adalah kekira dia nak, astagfirullah, tak dah. Ada gaut, zoom sampai ke pusat. Aduh kau pusat gaut kan. Tak ada pula dong. Dia dah mula comel. Lepas dia turun ke bawah balik kan. Zoom. Kan dah betul. Agak dah. Tak ada dia terkonang langsung nak apa, nak istighfar. Sekali zap naik sampai ke kerongkong barulah dia ingat. Pada ketika itu pintu taubat telah pun ditutup. Dua keadaan. Yang pertama, apabila sampai nyawa ataupun roh di kerongkong. Yang kedua, apabila terbit matahari dari sebelah barat. Tutup dah pintu taubat. Tapi bagi yang ingat, yang dia beringat Allah SWT, dia berzikir dan dia selawat, istighfar, sampai dekat pinggang tu dia ingat dah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan aku, zap sampai ke kerongkong. Nanti dia mengucap tu, la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, habis Allah, habis masuk syurga.
Sebab apa? Sebab Nabi kata barang siapa yang mengucap la ilaha illallah pada akhir hayat dia, maka dia masuk syurga. Dapat kau kalau kita lupa nak tak dapat kan? Kita tak pernah ambil lesen, tak pernah awak kereta, tiba-tiba orang suruh kita awak kereta, habis kita lentung. Boleh berjalan, boleh berjalan, boleh. Lorak-loruk, habis orang kita sondol, ganggu. Buat kereta auto tak payah pijak clutch. Kan? Orang tu ajar sini, kau masuk dia, lepas tu kau tokan dia minyak. Brake dia tak tahu kat mana. Orang yang buat kereta manual pun kalau suruh buat auto kelang kabut dah. Saya ada kawan dua kaki dia pakai. Macam ni. Sekapan pula macam ni nak ni. Rupa kereta manual selama dia buat macam buat kereta manual, dua kaki hidup. Saya perhatian, ni sangat berbahaya. Macam ni kaki cap. Awak pun cap. Duduk sebelah. Kejap break, kejap. Seruan bang, kaki kiri ni bang suruh kat sini. Abang main kaki kanan ya, minyak kaki kanan, break kaki kanan. Oh macam tu kata. Abang hidup dua-dua kaki, kita kematian. Kaki abang dua-dua hidup, kita dua-dua mati bang. Satu kaki ni kena matian. Itu baru buat kereta Mus, faham Mus? Jadi kau hidup ni berselawat malih, berzikir malih, istighfar malih, apa malih. Nak mati, orang ajarlah apa pun. Tak payah dah. Tapi kok dia masa hidupnya malaikat datang wajah. Wahai Allah kau baca ni. Sebab tu malaikat maut kata ulama, last kali dia tepuk kat bawah ni. Pam, dia kalimah ni kat mana kalimah ni. Last kali dia tepuk bawah tu keluar Allah. Selesailah tuan-tuan, ya. Mereka merasa malas untuk berbuat amal ibadah yang sebenarnya bukanlah satu yang sulit dan tidak pula memerlukan pada banyak tenaga. Ibadah ni tuan tak banyak tenaga tapi kita malas. Dunia ni banyak perkara nak kena buat, nak kena beli basikal, lepas tu nak kena beli helmet, nak kena beli baju kotak, nak kena beli macam-macam lah. Botol air pun mahal tu, yang sangkut tu bukan murah tu. Banyak cerita tapi dia tak ada hal. Mengayuh. Walap berkilat tak ada masalah. Ajak fikir mulai lah buat nak mati je. Beli dah. Masa tu lah orang rumah tak kasi keluar rumah lah. Masa ngayuh basikal dia pikul lah basikal duk lagi. Tak apa. Takut terengah kan. Jadi jangan ya. Dunia ni memang memperhiasan. Tapi kita kena jadi cerdik. Kalau kita buat macam tu, dunia akhirat tak ada. Cerdik tak kita? Tak cerdik. Ayat yang tak sadap dengar, bodoh lah. Tapi kita jangan cakap bodoh, dia marah. Kita cakap dia kurang cerdik, dia boleh terima lagi. Awak ni nampak macam kurang cerdik ni kan. Dia tak marah, kurang marah. Tapi awak ni bodoh, marah lah tu. Padahal bodoh dan kurang cerdik lebih kurang kan. Itu perkataan kan. Sebab tu kita ni banyak istilah. Sumbang mahram. Lepas tu apa lagi. Macam-macam lah ayat sedap-sedap bunyi. Padahal perkara dah haram semua tu. Kan. Sembahyang bukanlah terlalu sulit dilakukan, apatah lagi membaca Al-Quran dan berzikir. Seseorang boleh baca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan, sambil bawa kereta, bahkan sambil bekerja. Dulu saya pesan kita buatlah tasbih bulan kita, gantungan. Jangan risau. Orang tak Islam pun ada gantung tasbih dalam kita. Jadi tak payah cakap ni nampak riak, tak apa. Dia punya tasbih lagi besar ni. Jadi gantungan. Tapi masuk kereta ambil zikir. Kok kita gantung tak no kereta tu berzikir nanti. Kereta masuk syurga. Kita tu tak lepas kan susah. Sebab kita tak pernah nak pegang tasbih tu. Jadi ambil tasbih tu masuk kereta. Nak buka lagu, buka lah. Janganlah kuat benar. Buka perlahan. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut naik bukit, subhanallah. Turun bukit, alhamdulillah. Nampak ada orang motong, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan? Lain macam orang ni lah jual. Ada. Berzikir, selawat. Ya. Sambil membaca kalimat, bahkan sambil bekerja, namun rasa segan amal itu sangat sulit dilawan. Walaupun demikian, banyak orang yang berjalan membawa kereta dan bekerja sambil merokok. Sekalipun mereka menghadapi kesulitan dalam mengendalikan rokok tersebut. Dan banyak pula yang membawa kereta sambil mendengar lagu-lagu hiburan dan alunan muzik yang melalaikan dari mengingati Allah Ta'ala. Mana awak kereta ni tak ada apa benda tuan. Duduk pandang depan lah. Masuk gear kereta automatik. Apalah salah kita berzikir? Tak. Menyanyi dah. Kan?
Dia boleh, kan tak boleh nyanyi dah. Ngantuk-ngantuk nyanyi, lepas tu istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ambil tasbih dia, ngaji, baca dia, kan? Sedangkan orang berada dalam kereta dengan keadaan sedang berjalan dan sangat dekat pada kematian. Itu hakikat. Padahal kita berada di tempat yang getir pada ketika itu. Keadaan membahaya, tuan. Makan pun bahaya sebenarnya. Sebab kita kena sebut nama Ta'ala, berdoa. Makan ni memang sedap, tapi banyak juga orang yang habis tengah makan. Apa pun pekerjaan kita, mati pun bahaya. Sebab tu nak tidur tu berdoa. Ya Allah, anda ini tidur aku yang terakhir, kau terimalah segala ibadah aku, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa tu. Aku ampunkan, maafkan segala kesalahan orang kat aku. Kau terimalah, ya Allah, inilah yang termampu. Kan? Maaf, tidur. Dah baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Hembuskan kepada Rasulullah, hembus badan, sapuan badan. Tidur, kan? Berwudu, ya, kalau kita ada wudu, insya-Allah setiap yang kita buat dalam tidur kita tak sedar, Tuhan Taala bagi kita pahala. Itu pun kita tak boleh buat. Bila bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma nusyur. Bersyukur, ya Allah, hidup lagi, ya Allah. Itu sebab orang bersyukur tu, dia bangun, dia siap, dia pergi sembahyang subuh. Nanti orang bersyukur lah tu. Ni tak bangun mengeluh, aduh hari ni kojo station lah. La ilaha illallah, hal kojo, bangun-bangun tidur ingat kojo. Ada tu pula lagi parah, mau lupa bangun cari telefon. Kan? Tak apa nak ditengok ah. Hanya terlalai sedikit saja kereta sudah boleh terjun ke dalam parit atau terjadi kecelakaan di jalan raya yang menelan jiwa. Jadi ia sangat berhajat kepada pemeliharaan dan perlindungan Allah Taala agar ia dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi manusia ni memang sifat macam tu. Kalau dia naik kapal terbang, dia buka lagu Hindustan lah. Zindagi lagu kapal terbang. Lepas itu gerung, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalami cuaca buruk. Sila berada di tempat duduk dan pastikan tali pinggang keselamatan. Ini sangat membahaya, tuan. Jangan main-main dah. Dia rasa meh. Tori dibuka mengaji. Mengaji dah. Lepas itu diberitahu tuan-tuan dan puan-puan, isyarat tali pinggang telah pun diparamkan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dinasihatkan untuk berada di tempat duduk masing-masing. Jangan berlega-lega, buak-buak dengan kawan. Apalagi menjoget-joget tolak kuat kat belakang tu, terbelit. Ingatlah pada Allah SWT, banyakkanlah berzikir dah. Nah, hello, tenang dia buka lagu balik. Lagu putih pula buka. Nah, dia dah manusia. Goncang buka Quran. Dia Quran masa dia perlu sahaja. Jangan, ya. Beginilah keadaan tidak menghargai kesihatan badan dan kelapangan waktu yang telah dianugerah Allah Ta'ala. Sehingga apabila mereka jatuh sakit dan sudah terbaring di hospital dan badan pun sudah tidak berdaya lagi, maka ketika itu barulah mereka mengerti besarnya nikmat kesihatan dan kelapangan masa yang telah mereka sia-siakan. Ketika itu baru mereka hendak sembahyang, membaca Al-Quran dan berzikir, bermacam-macam nazar dan hajat yang dijanjikan kepada Allah Ta'ala. Namun apalah hendak dikata kalau nasi sudah menjadi bubu. Nasi dah menjadi bubu ni kita dengar macam mana tuan? Macam mana nasi menjadi bubu ni kan? Nasi menjadi bubu, dia tak boleh jadi nasi balik. Ada sesuatu sebab tahu hidup tolan. Tapi kalau nasi, dia boleh dijadikan bubur, taruh air, masak lama, tambah lagi 3 jam. Dia nasi boleh jadi, tapi bubur nak jadikan nasi, nak kata nasi impit pun tidak, nak kata tak tahulah apa nak jadi, ya. Dah jadi bubur. Tapi kalau dia koreh, tambah air, ya. Tambah air, lepas tu wapkan dia pun boleh diwapkan. Dia boleh jadi lembut walaupun dia macam mentah-mentah sikit. Tapi kalau dia dah lembut macam bubur, apa nak buhan? Nak taruh biskut, nak taruh itu, tak jadi, tak apa jadi nanti. Taruh, tak boleh, tak ada sifat nasi itu dah hilang. Jadi maknanya dah terlambat. Lagi pun orang sakit, orang sehat ibadah tak khusyuk. Alhamdulillah, mata la ilaha illallah. Pergi tahlil, bau macam dari kambing, tapi ayam nak nampak, mana kambing kan? Imamnya dapat kambing kan? Mana datang khusyuk orang sehat. Lagi pula orang sakit. Orang sakit baca Quran macam mana? Baca benda betul. Macam mana nak ngaji? Sedangkan sehat pun dia tak boleh ni. Jadi kita kena ingat. Sebab tu orang yang melazim beribadah ketika sehat
Bila dia sakit, dia tak boleh lakukan. Allah Ta'ala perintah malaikat, tulis sebagaimana dilakukannya ketika sihat. Itu Nabi juga. Tulislah bagi orang ni sebagaimana yang dia lakukan ketika sihat dulu. Sihat dulu dia buat apa? Dia mengaji, dia rajin tahajud, dia rajin salah, tulis. Dia dah tak boleh dah, dia dah terbaring. Kan? Sebab tu kita masa ada peluang datang surau masjid, kita ni syukur alhamdulillah dah dapat datang surau masjid, ambil lah peluang tu. Dah tak boleh esok kita mengamuk-ngamuk nak masuk. Memang nak kono betul kan. Oleh itu rebutlah peluang kesihatan dan kelapangan masa yang dikurahkan Allah Ta'ala kepada kita, dan berusahalah untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Jadi sehat ni tuan, nikmat yang terbesar. Bila kita rasa, bila kita dah tak sihat, barulah kita tahu nikmat sihat. Kita tengok orang kawan kita tak sihat tu, dia mandang kita yang sihat. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala berikan kita kesihatan, dan kita doakan dia yang tak sihat ni tadi supaya dapat dia sihat, dapat dia ibadah. Tapi orang yang redha tuan, dia bila dia tak sihat, ketika sihatnya dia buat ibadah, dia redha dah. Ya Allah, inilah dapat aku. Dulu aku boleh kena air, sekarang dah tak boleh kena air, tak boleh berwuduk, bertayamum, ya Allah. Dulu aku boleh berdiri, sekarang dah tak boleh berdiri. Sebab tu pekah dia berubah. Orang sakit pekah dia lain, orang sehat pekah dia lain. Kita ni sekarang dalam keadaan tak apa nak sehat, pandemik ni, pekah lain. Jangan kita heboh. Marin zaman boleh duduk saf rapat-rapat, imam tu paning lah, rapat-rapatkan saf, woi belakang tu. Bertempian, belilau saf macam ni. Duduk je jauh, tak apa dimarah orang sebelah ni. Saya tengok orang ni tak dengar imam cakap tu. Sufakum cakap Arab ni malah tak apa nak faham. Macam kayak makan sedapnya mu kita pun dengar apa benda cakap imam. Maksud rapat-rapat dengan saf, luruskan saf. Dia orang Arab, memang dia takkan cakap Melayu. Imam kita sawu sufakum fa inna tasfatu min tamami salah. Lurus dan rapat, adalah terjemahan. Lurus dan rapat-rapatkanlah saf. Sungguhnya saf yang sempurna itu, saf yang rapat itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Imam tu lah pakai juru hebah TV. Macam tu punya pun tak peduli dah. Jarang lah. Sekarang dah jarang, dia kata ini semua salah. Sepatut rapat. Orang yang tak mayang, yang malas macam tu, ke ustaz yang ulama tu lain cakap. Jadi jangan ya. Kita ambillah kesempatan mentera sehat, mentera lapang ni buat dahan. Sebab apa akan datang waktu tu, akan datang waktu dia. Dah ramai dah kawan kita yang waktu tu dia dah datang. Ramai kawan kita yang tak sihat, ramai kawan kita yang dah tak lapang, sempit waktu dia. Dan ramai kawan kita yang tak boleh duduk. Sebab apa? Dia dah dalam tanah, dia meninggal dunia. Jadi kita doa pada yang dah tak ada, Allah SWT mengampuni kesalahan mereka kalau ada, dan mengurniakan sebuah-sebuah nikmat pula selepas. Maknanya tadi daripada dunia ni tadi, dia dah tak ada nikmat yang menunggu dia dalam kubur lah pula, kan? Itu yang kita harapkan. Itu ya. Sebab apa? Kehidupan akhirat itu lebih panjang, tak ada penghujung kan? Bermulanya di alam barzakh. Jadi janganlah kita termasuk golongan yang menyesal. Saya nasihatkan diri saya sendiri dan kita semua, ambil kesempatan ni ya. Ada kelapang waktu ni, mujahadah. Tundukkan nafsu tu, buang tak boleh, tundukkan dia. Bila dia malas tu, bangun, bangkit, ambil wuduk, salat. Bila dia malas tu, ambil Quran, ambil wuduk, baca. InsyaAllah kalau kita istiqamah, kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala pasti tambahkan. Dulu kita sembahyang tak apa nak cukup, tapi kita istiqamah sembahyang, lepas akhir cukup. Sembahyang seorang ya, berkemban sembahyang ya. Berkemban ya. Rupiah tak ada apa tak ada. Bila nak sujud angkat rambut ni. Macam iklan rambut terapi tu lah. Nak sujud angkat sini. Rambut disekang kan. Akhir lepas tu dia pagi surau dia kepakaian nak kemas elok. Lepas tu sembahyang sunat pula dia. Jaga rawatib. Lepas tu bangun ada tahajud. Tu makna tadi kalau dia mati husnul khatimah. Maksud husnul khatimah, orang yang ketika dia nak mati dia dah melakukan kebaikan. Itu disebut dalam Minhajul Abidin kang Imam Al-Ghazali, orang yang husnul khatimah itu ialah
Bukan dia sembahyang meninggal pun saja dah. Orang yang seketika dia nak mati tu, dia melakukan amal kebajikan, amal soleh. 40 tahun, umur 46, umur 6 tahun dia baik, umur 7 tahun sampai dia nak meninggal, buat jahat, tapi 3 bulan sebelum meninggal berubah dah. Dia pergi masjid, dia berzikir, dia tolong orang susah, meninggal dah baru 3 bulan. Maka dia husnul khatimah, makna di hujung usia ni dia melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita dapat tuan, sebab husnul khatimah ni makam yang tertinggi. Wali karamah husnul khatimah. Wali boleh lagi kalau orang tu ditarik ke walian, maknanya tadi ialah dengan sifat-sifat manusia yang ada dalam diri yang kadang dia tersalah. Tapi husnul khatimah, dia dah berhenti jadi orang, meninggal, maka selamatlah dia, mudah-mudahan. Baik tuan, dah terlebihlah waktu kan. Cukuplah sekadar itu dulu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap daripada kelemahan, kealpaan, kecuaian diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku ada yang terguris hati pun begitu juga. Kita ni manusia, kadang-kadang kita kena peringatan tu, kita kena sungguh-sungguh kan, supaya dia memberi kesan pada amal ibadah kita. Sebab tu kita kena paksa beribadah kan. Kena paksa. Nak tunggu kita rajin, takkan rajin dah. Macam orang belajar. Zaman kita belajar, mana kita nak baca buku, tapi kita kena paksa sebab kita nak kena lulus. Kalau kita tak lulus, kesian nama ayah kita. Jadi kita paksa duduk baca buku malam. Bukan kita nak, kita sebenarnya nak tidur, nak bergurau dengan kawan, nak duduk berburak, nak bergiang-giang. Itu manusia. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dunia ni tempat bergurau sondo, tempat bergiang-giang. Kalau orang tu sampai tua bergurau sondo, mana sama dengan budak-budak, tak ada perubahan, lekor bergurau sampai mati. Jadi kita kena paksa dan paksa mengaji, paksa berzikir, paksa sembahyang. Lepas subuh jangan nak duduk, kalau boleh tunggu sampai isyarak. Ada isyarak sekarang, baiklah kerja sikit. Lepas tu kan duha buat, lepas tu kan solat rawatib, zuhur, mandi, siap. Lepas tu kan asar, maghrib, isyak, kuliah, majlis ilmu, sedekah, tolong orang, paksa. Ya, sebab kita ni tak rajin. Kita bukan Nabi yang Ta'ala pilih untuk ni, melainkan kita mengharapkan pertolongan Allah. Itu saja, tak lebih pada itu. Wallahualam. Adakah satu lah kalau ada yang nak dibetulkan, ditambah atau yang kurang jelas? Ya. Raja segala doa. Okey. Okey. Raja segala doa makcik ni. Saya benda tu dia yang situ kalau Sayyidul Istighfar, penghulu sekalian istighfar. Kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka. Dibaca oleh banyak para nabi itu. Kalau raja sekalian doa ni yang saya dapat di Mekah Al-Mukarramah, akak ada tak doa tu? Yalah. Ada banyak doa yang Nabi ajarkan untuk dibaca. Kelebihannya makna kita permohonan kita Allah Taala mustajab kan, ya. Makna kita ni tadi minta dia doa-doa yang maksur ialah doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana yang Nabi baca ada himpunan-himpunan doa tu banyak. Kita nak baca. Kemudian kita juga disarankan untuk berdoa dengan nama Allah. Maknanya untuk doa apa? Ya Razak, yang beri rezeki. Ya Fatah, yang membukakan segala-galanya. Ya Alim, Tuhan yang mengetahui. Kemudian kita baca doa yang dibaca oleh para malaikat. Subhanaka la ilma lana. Banyak, doa ni banyak. Tapi satu dah akak ni raja doa ni, terima kasih lah. Raja doa ni maksud dia bukan doa yang ni, tapi dia kaedah ataupun bacaan doa tu saya dapat di Mekah. Disampaikan oleh seorang ustaz, dia ni pelajar terbaik di Mekah juga. Kalau ada rezeki Ustaz dah habis ni, Ustaz boleh panggil dia Ustaz Khairul nama dia. Ustaz Khairul ni adalah merupakan anak saudara kepada almarhum Datuk Ismail Kamus, Ustaz Khairul Majais. Jadi dia ajar raja doa ialah, ya Allah Tuhanku, terimalah doaku pada bila-bila masa, di mana saja aku berada. Itu dah raja doa tu. Sebab apa?
kita berdoa pada waktu yang mustajab. Contoh dia ketika kalau di Mekah, Madinah, imam duduk antara dua khutbah, dia tak lama, dia sekejap je. Jadi kita nak baca doa panjang tak dapat, maka kita baca saja doa ni bang, ya Allah terimalah doaku. Tapi kalau saya ada dalam keadaan ni, saya baca, ya Allah terimalah taubatku dan doaku pada bila-bila masa, di mana saja aku berada. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa kita yang ini, maknanya kat mana kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. Sebab doa yang ini dah dimakbulkan. Ya, ya Allah Tuhanku, terimalah doaku pada bila-bila masa, di mana saja aku berada. Pada waktu-waktu yang mustajab, antara kalau orang lelaki sembahyang Jumaat antara dua khutbah tu kan, masa selawat sekejap, kalau kita panjang. Kalau di Mekah Madinah sekejap imam duduk, lepas tu dia bangun balik. Jadi ni doa dia pendek tapi padat. Ataupun pada malam Lailatul Qadar, pada waktu-waktu yang mustajab doa lah, ya, waktu sujud, ya Allah terimalah doaku pada bila-bila masa, di mana saja aku berada. Maknanya di mana saja kita berada, Allah Ta'ala dah makbulkan doa kita. Supaya dimakbulkan doa-doa kita tadi, maka makbul lah. Ya, tak kira lah kita dalam masjid ke, kita di pasar raya ke, kita di tengah jalan ke, kita berdoa. Kalau yang doa pertama kita tadi Allah Ta'ala makbulkan, maka doa-doa yang lain kita pun mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. Itulah kerja doa. Yang lain tu doa maksur ni tadi yang Nabi ajarkan. Ya, dia punya kelebihannya supaya kita ni tadi diterimalah doa kita. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, itu pun tidak dibaca. Itu antara kerja-kerja doa. Maknanya jadi supaya diterima doa. Sebab tu ada orang berdoa dia baca wa qalu ud'uni astajib lakum wa qala ud'uni astajib. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, mintalah kepada aku akan jawab, aku mustajabkan. Maknanya tadi kita baca ayat Quran ni tadi, ya Allah, daripada firman-Mu ini kami memohon, bila kami minta ni berilah kurniaan, maknanya jawablah ya Allah. Ud'uni astajib lakum, kan? Ya. Banyak yang doa-doa maksur yang Nabi baca. Satu lagi Ustaz kan, awak yang tak ditanyakan kan. Ya. Dia kata yang paling maksud doa sementara hari Jumaat tu daripada pukul asar menjelang maghrib. Betul tak Ustaz? Bukan saya minta ditanya ke saya kan. Dia kata kalau betul Ustaz, dia boleh tanyakan. Ada yang berkata demikian. Sebab apa Nabi pun dalam satu hadis menerangkan tentang kejadian-kejadian alam ini, termasuk manusia itu diciptakan pada hari Jumaat selepas asar, kan? Jadi hari Jumaat tu makna jam-jam yang terakhir itu memang waktu-waktu yang makbul lah, kan? Waktu asar ni sebenarnya selepas asar ni memang ada kaedah, dia waktu-waktu yang mustajab juga. Sebelum maghrib lah, maghrib dah bertukar hari lain, ya? Asar, lepas asar tu buat ibadah Salatul Wusta. Maknanya tadi yang ulama cakap solat wusta ni tadi, ada yang mengatakan solat asar, nak kena jaga. Solat asar tu nak kena jaga. Itu antara yang besar juga dia punya. Dan waktu asar, apalagi kalau hari Jumaat, elok ibadah sama. Adakah lagi? Kalau tak ada, kita berhenti setakat di tuan-tuan perempuan dirahmati Allah SWT. Ya. Mimpi mimpi alam kubur. Kubur orang. Kau kubur sendiri. Alhamdulillah tu. Dia mimpi ni jadi melibat roh, ya. Sebab tu dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan roh orang hidup boleh jumpa roh orang mati. Adalah beberapa kaedah ni berdasarkan pada hadis, ayat Quran semua. Roh orang hidup boleh jumpa orang mati. Roh orang hidup dia boleh mengembara. Sebab tu ada orang dia rasa macam pernah sampai tempat ni, kan, di Javu orang. Roh dia pernah sampai tu. Ataupun dia macam kenal dia orang ni, roh dia di alam arwah, di alam roh tu dia pernah jumpa. Jadi roh ni ada hadis dia mengatakan roh ni antara beberapa daripada kenabian lah, beberapa tanda daripada kenabian, mimpi, kan?
Sebab mimpi ni Nabi pun mimpi. Para Nabi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mimpi. Nabi Yusuf antara Nabi yang mentadbir mimpi, kan? Jadi mimpi yang baik tu bolehlah dia kan? Mimpi yang tak baik Nabi cakap jangan diceritakan, minta ampun, minta doa pada Allah SWT. Jadi mimpi alam kubur, betul lah tu. Maknanya jadi kita mimpi yang taklah bagi kita. Saya pun pernah mimpi masuk kubur. Kubur saudara walap, bumin walap. Ui, apa walap ni? Kan? Kalau torang tu maknanya maintain tu memang konsisten dia, ya. Baik apa ibadah yang abang biasa baik istiqamah. Baik. Mus khusyuk mus kan? Alhamdulillah. Mus kadang membayang-bayang kubur, memang dia tak boleh bayang mimpi ni dia datang tak lakur ni. Boleh tu bang, ya. Maknanya kalau abang yakin betul lah tu. Itu tak mustahil sebab kita ni ada unsur, kita ada ruh. Ya, sebab mati itu, tidur itu sebahagian pada mati. Dalam Quran sebut dalam surah Zumar kata silap. Dikeluarkan mati sekejap, ada yang balik kembali dihidupkan, ada yang terus dimatikan. Itulah dia tidur. Mati sementara waktu kita tidur itulah roh kita merayau, bawa sana sini. Itu tak ada ni. Sebab kita yakin. Tapi bab roh tu dalam Quran sebut wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku, tak ada ramai orang yang diberi pengetahuan yang banyak tentang roh itu melainkan sedikit. Jadi kita tak payah pertikaian lah, kan? Cuma kita yakin bahawa kalau mimpi-mimpi itu, kalau roh berjalan, itulah dia yang Ta'ala anugerahkan, ya. Okey. Tadi kita berhenti kat situ dulu tuan-tuan. Ingat nak habis copek tadi dia berjalan. Nadim, okey Nadim. Ada apa-apa nak ni? Dikongsikan tak ada, ya? Alhamdulillah kita berhenti setakat dulu tuan-tuan. Banyakkan berdoa, ya. Sebab hidup kita ni kita kena berdoa. Doa itu senjata orang mukmin. Kita tak boleh baik dah. Kalau Allah tak beri pertolongan kepada kita, tak bantu kita, kita tak mampu sebenarnya. Kita tak ada kekuatan. Sebab tu kita kena minta tolong. Buat ibadah, kita tak ada kekuatan. Meninggalkan maksiat, kita tak ada kekuatan. Kita minta pertolongan Allah SWT, ya. Kita buat, kita selawat banyak, ingat Nabi. Sebab tu salah satu daripada kita punya ni, kita baca hadis Nabi ni, mudah-mudahan ta'ala barakat, bagi keberkatan mudah dengan kemudahan bagi Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.